Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, kabar anak-anak, saya harap semuanya berada di dalam keadaan yang sihat dan insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan pembelajaran mata pelajaran tajwid kita pada hari ini. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang seterusnya, iaitu kita masih lagi di dalam tajuk idgham ya. Masih di dalam tajuk idgham. Baik, anak-anak boleh rujuk buku teks tahun 6 tajuk tahun 6. Bagi tajuk idgham mutajanisain. Baik, hari ini Ustazah akan sambung dengan idgham yang ketiga, iaitu idgham mutajanisain. Silap Ustazah di muka surat 9. Okey, idgham mutajanisain. Baik, kita pergi kepada pengertian idgham mutajanisain. Apakah pengertian idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain ialah pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan sifat. Saya ulang. Pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan sifat. Sama pada makhraj. Tempat keluar huruf sama tetapi sifat dia tak sama. Ya, tempat keluar huruf sama. Contoh ba dengan mim. Ba, mim. Pertemuan dua bibir untuk huruf ba dan mim, tempat keluar huruf dia sama, ba, mim kan. Pertemuan dua bibir kan. Tetapi sifat huruf dia tak sama. Ba huruf-huruf qalqalah, lantunan. Mim bukan. Itu sifat huruf. Okey, hukum bacaannya ialah wajib diidghamkan. Hukum bacaan idgham mutajanisain ini wajib diidghamkan dan cara bacaannya ialah memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf yang berbaris. Cara bacaan dia sama seperti idgham yang lagi dua tu, idgham mutamasilain dan idgham mutaqaribain. Baik, kita tengok kepada bahagian idgham. Bahagian idgham. Baik, bahagian idgham ada dua. Bahagian idgham mutajanisain ada dua bahagian, iaitu mutajanisain kamil dan mutajanisain naqis. Okey. Baik, Ustazah akan share nota Ustazah. Sebenarnya sama je nota Ustazah dengan apa yang ada dalam kotak sama. Cuma Ustazah nak kamu lebih jelas di sini. Okey, baik. Tengok yang warna pink ni dulu. Yang warna pink ni ialah mutajanisain kamil. Mutajanisain kamil. Apa maksud kamil? Kamil ni maksudnya sempurna. Kamil maksudnya sempurna. Baik, memasukkan secara sempurna. Misalnya. Okey, ada satu misal ni. Cuba dengar Ustazah baca. Wa qalat ta'ifatun. Waqalat ta'ifah. Waqalat ta. Okay, lat ta. Okay, ta dan ta makhraj yang sama. Ta, ta. Ta di hujung lidah. Hujung gigi depan. Lidah, hujung lidah diletakkan di bahagian gigi hadapan. Ta pun sama. Cuba satu bersifat hamas. Sifat dia hamas. Satu lagi ta, dia tebal. Itu beza sifat tadi. Makhraj sama tapi tidak sama pada sifat yang berlainan. Jadi ta ni sebabkan dia hamas dan nipis tadi, kita masukkan ke dalam ta yang tebal. Jadi ta tidak perlu dibunyikan lah. Ta ni tanda syaddah tadi kan, diletakkan tasydid pada huruf kedua, maka ta tidak perlu dibunyikan. Kalau pada tulisan bunyinya waqalat ta'ifah. Itu pada bunyi, pada tulisan. Waqalat ta, itu pada tulisan. Tetapi dalam hukum idgham kita tak boleh baca secara begitu. Kita kena baca waqalat ta'ifah. Okey. Baik, yang kedua adalah mutajanisain naqis. Mutajanisain naqis. Okey, maksudnya memasukkan secara tidak sempurna. Tidak sempurna ni bermaksud kita tak boleh baca dia secara penuh. Dan tidak diletakkan tasydid pada huruf kedua. Tengok misalnya ahattu. Ahattu ni ta dan ta ni. Ta adalah huruf yang tebal tadi. Ta, dia ni agak nipis dan hamas. Ta dia ujung dia hamas kan. Jadi ta ni tebal. Bila tebal, kita nak tukar kepada agak nipis. Dia jadi macam agak kalang kabut. Itu sebab dia namakan tidak sempurna tadi. Naqis, tidak sempurna. Jadi kita akan baca ahattu. Ahattu.
Ahabtu, basattu, faradtu. Okey, faradtu, tebal. To dia tebal. Ta dia nipis, agak nipis. Jadi kita agak kalang kabut dia jadi nakis. Tidak diletakkan tasydid pada huruf kedua. Kalau yang sempurna tadi tasydid pada huruf yang kedua. Itu beza dia. Kamil dan nakis. Mutajanisan kamil yang sempurna, bacaan yang sempurna. Mutajanisan nakis, bacaan yang tidak sempurna. Baik, kita terus pergi kepada misal. Okey, pasangan huruf idgham mutajanisan ini ada 7. Ada 7 pasangan. Baik, kita akan pergi ke satu persatu misal dan mengikut pasangannya lah. Okay, pasangan yang pertama ialah ta dan dal. Ta, dal. Ta, dal. Okey, makhraj sama. Ta, dal. Kedua-duanya di hujung lidah kita letak di depan gigi hadapan. Ta, dal. Dah terangkat ke langit-langit. Tetapi sifatnya tak sama. Ta, hamas. Dal, lantunan. Itu sifat tidak sama tadi. Sama makhraj tetapi berlainan sifat. Jadi bacaannya bunyi pada misal ini ialah ujibat da'watukuma. Ujibat ta tidak dibunyikan. Terus disempurnakan ke dalam huruf dal. Tasydidkan kepada huruf dal. Kalau pada tulisan bunyinya ujibat da'wa. Ujibat da'watukuma. Tak boleh. Itu hanya pada tulisan. Tetapi pada hukum idgham kita wajib mengidghamkan dia. Jadi bunyinya ujibat da'watukuma. Baik, itu misal pasang huruf yang pertama ta, dal. Kemudian yang kedua datal. Data, data. Okey, bacaannya ialah qad tabayyana rusydu. Qad tabayyana. Qad dal tu tidak dibunyikan. Okey, tidak dibunyikan. Jadi kita masukkan, sempurnakan daripada huruf ta. Qad taba. Qad taba. Dal tu ditiadakan. Baik, misal yang ketiga, ta dan to. Kita nipis kepada to yang tebal, maka boleh ditasydidkan secara sempurna. Boleh diidghamkan secara sempurna. Jadi, misal yang ta dan to ialah waqalat ta'ifatun. Waqalat ta'ifah. Waqalat to. Lat to. Kalau pada tulisan lat to. Tetapi kita tak boleh bunyikan secara begitu. Sempurnakan dia. Waqalat to. Masukkan ta tu kita adakan terus kepada huruf to. Okey. Tapi misal yang keempat ni, pasangan to dan ta, dia terbalik-terbalik. Dia sebenarnya ta, dal, da, ta, to, ta. Okey, to dan ta tidak boleh dibaca dengan sempurna. Kita kena baca secara nakis. Tidak sempurna. Sebab apa? Sebab dia agak kalang kabut bila kita nak menukarkan huruf itu. Okey. Faqala ahabtu bima. Ahabtu bima. Ahabtu bima. Ahabtu kita tahan. Masuk kepada ta tu dia dah jadi huruf ta. To dan ta. Tidak sempurna. Okey. Hanya satu huruf ni dia tidak sempurna. Iaitu idgham mutajanisan nakis ta dan to. Yang lain semua sempurna. Sa dan zal. Yalhaz zalika. Pada tulisan yalhaz zalika. Tapi kita kena idghamkan dia. Sa dimasukkan sempurna ke dalam huruf zal. Yalhaz zalika. Yalhaz zalika. Okey. Sa, zal di hujung lidah. Sama makhraj tetapi berlainan sifat huruf. Baik, yang seterusnya ke-6. Zal dan zo. Zal dan zo. Izzalamu. Kalau dalam penulisan kita baca izzalamu. Izzalamu itu dalam tulisan, tetapi dalam hukum tajwid, hukum idgham mutajanisan kita kena sempurnakan dia. Zal dimasukkan ke dalam huruf zo. Jadi bunyinya izzalamu. Okey. Tengok sifat tak sama tapi makhraj sama. Zal, zo. Zal hujung lidah dikeluarkan sikit, zo kat dalam. Cuma beza satu dikeluarkan lidah sikit, satu kat dalam. Zal, zo. Jadi sifat makhraj sama tapi sifatnya tidak sama. Okey. Jadi bacaannya perlu disempurnakan. Izzalamu. Izzalamu. Baca tebal Okey, dan yang terakhir, misalnya yang ketujuh ialah ba dan mim. Ba dan mim, empat makhrajnya sama tetapi berlainan sifatnya. Ba adalah huruf qalqalah. Okey, jadi untuk ba dan mim ni kita kena dengungkan bacaan dekat mim ni. Huruf ba yang mati bertemu huruf mim yang berbaris wajib didengungkan dengan kadar 2 harakat. Wajib didengungkan. Jadi bacaannya ya bunayya irkam ma'ana. Irkam ma'ana.
irkam ma'ana. Dengungkan sekadar 2 harakat. Okey, ba mati bertemu huruf mim dan dia juga adalah idgham mutajanisan. Mim dibaca dengan sempurna, ba ditiadakan, hanya dan mim tu disyadidkan, disyaddakan, jadi sempurnakan ke dalam huruf mim. Kalau pada tulisan dia bunyi ya bunayya rakab ma'ana. Tak boleh, kita tak boleh secara baca secara itu. Kita kena idghamkan dia. Ya bunayya rakam ma'ana. Dah diidghamkan dengan dengung sekali. Ya bunayya rakam ma'ana. Begitu. Ya, dapat ya anak-anak? Ya, ya Ustazah harap insya-Allah kamu faham apa yang Ustazah dah terangkan dan kita akan lebih memahami bila kita baca ayat-ayat yang berkaitan. Kalimah-kalimah yang berkaitan. Ini Ustazah dah terangkan tadi. Misal yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi apabila kamu membaca Al-Quran dan terjumpa misal-misal yang sama dalam idgham mutajanisain ni, maka ingat ada 7 pasangan huruf ta, dal, ta, to, ta. Tapi to, ta baca tidak sempurna. Sa, zal, zo, ba, mim. Ya. Okay. Tahukah anda, ini yang tadi saya terangkan, huruf ba yang mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam surah Hud ayat 42, iaitu yang saya bacakan tadi. Irkam ma'ana, wajib didengungkan dengan kadar 2 harakat. Baik, insyaAllah mungkin di dalam kelas nanti bila kita bersemuka, Ustazah akan bagi latihan yang berkaitan lah. InsyaAllah ya, kita akan bersemuka nanti, kita akan jumpa dalam kelas. Baik, cuba ini baca amalkan. Sentiasa memelihara hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain bagi setiap orang Islam. Ini yang saya terangkan tadi ni. Sebelum-sebelum ni pun saya ada pesan. Kita wajib belajar hukum tajwid. Tujuannya untuk memperelokkan bacaan kita. Mungkin selama ni kita baca kurang pada makhraj huruf sebutan kan. Jadi kita baca belajar tajwid ni untuk memperelokkan bacaan supaya dia sedap lagi untuk didengari. Dan sebenarnya banyak kaedah. Antaranya saya nak terang kat sini adalah tartil. Tartil maksudnya kita baca secara perlahan dengan sebutan huruf makhraj dan sifat yang betul, menjaga hukum tajwid, dengung, panjang, pendek dan sebagainya. Itu dinamakan tartil. Dan kita memahami apa yang kita baca. Memahami maksud, maknanya. Itu tartil. Maksudnya kita baca Al-Quran ni bukan nak, orang kata nak cepat, nak khatam je kan. Nak habis baca satu Al-Quran, bukan. Kita baca tartil ni maksudnya baca secara perlahan, tetapi perlahan yang mengikut hukum tajwid yang betul. Makhraj, sifat, sebutan, tajwid yang betul. Itu maksud tartil. Ada 3 lagi cara bacaan yang perlu kamu tahu dan insyaAllah saya akan terangkan dalam pembelajaran yang akan datang insyaAllah ya. Jadi sekarang ni saya hanya terangkan apa dia tartil. Faham ya anak-anak? Baik, Alhamdulillah kita telah habis ketiga-tiga jenis idgham, iaitu yang pertama idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Jadi saya harap kamu lebih memahami dengan lebih jelaslah ketiga-tiga jenis idgham ni dapat membezakan bentuk-bentuk idgham yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, insyaAllah seterusnya Ustazah akan masuk tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua iaitu hukum ra'. Hukum ra'. Jadi bila kita cakap hukum ra' ni, jelas lagi nyata huruf hijaiyah yang memainkan peranan di sini adalah huruf ra'. Huruf apa? Huruf ra'. Okay? Ra'. Sifat huruf dia bergetar. Ra'. Okay? Itu adalah hukum ra'. Jadi bila kita sebut hukum ra', bayangkan dalam kepala kamu huruf hijaiyah iaitu ra'. Dia main actor kat sini huruf ra' tu ya. Okay? Baik. Jadi kita akan pergi kepada apa dia yang terdapat dalam hukum-hukum ra' ini. Baik, mula-mula sekali kita akan lihat kepada bahagian hukum ra'. Bahagian hukum ra'. Baik, bahagian ra' terbahagi kepada 3 bahagian. Ra' ni ada 3 bahagian. Yang pertama kita namakan ra' tebal tafkhim. Yang kedua ra' nipis tarqiq. Dan yang ketiga ra' dibaca 2 wajah tebal atau nipis. Baik, saya ulang. Ra' terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Yang pertama ra' tebal tafkhim.
Yang kedua, ra nipis, tarqiq. Dan yang ketiga, ra dibaca dua wajah, tebal atau nipis. Baik, anak-anak kena ingat ya, nama lain bagi ra tebal ni bahasa Melayu. Bahasa Arab dia tafkhim. Anak-anak kena ingat ni ra nipis, tarqiq. Ra tebal, tafkhim. Tebal, tafkhim. Ra nipis, tarqiq. Nipis bunyi ni. Itu beza dia tu Jadi kena ingat nama lain bagi ra tebal dan ra nipis. Baik, terus pergi kepada muka surat 14, kita akan tengok misal. Misal kepada ketiga-tiga jenis tadi secara umum. Okey, apa dia misal ra yang wajib dibaca tebal? Okay, misalnya, Rabbi ja'al, surah Ali Imran ayat 41. Rabbi ja'al, Rabbi, ra berbaris atas, maka wajib dibaca dengan tebal. Itu satu keadaan, satu sebab. Okey, wajib dibaca nipis. Lirrijali, 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 ra berbaris bawah. Fokus kepada huruf ra. Macam saya cakap tadi awal-awal pembelajaran, main actor adalah huruf ra. Okey, ini wajib dibaca nipis. Ra berbaris bawah. Tadi ra berbaris atas, tebal. Ra berbaris bawah, nipis. Dan bahagian yang ketiga, harus dibaca dua wajah, tebal atau nipis. Harus ni maksudnya, kita boleh pilih. Nak baca tebal boleh, nak baca nipis pun boleh. Okey, Ustazah pilih misal yang ada ni dengan bacaan tebal. Bunyinya firqin, firqin, tebal. Kalau nipis, Ustazah nak baca secara nipis, dia jadi firqin, firqin, nipis. Jadi harus, bila harus kita boleh pilih nak baca tebal atau nipis. Itu dinamakan ra dua wajah. Dibaca dengan dua wajah, tebal atau nipis. Baik. Secara umum kita dah tahu misal bagi ketiga-tiga jenis hukum ra. Jadi kita akan terus kepada hukum ra yang pertama, iaitu ra dibaca tebal atau tafkhim. Kamu boleh rujuk di muka surat 15 Okey, jadi disebabkan kita nak tahu satu-satu kalimah tu nak baca tebal ke nipis atau dua wajah, kita kena tengok misal dan tengok sebab dia. Atau sebab kepada misal tu menjadikan dia dibaca dengan tebal atau nipis. Jadi saya akan terangkan satu persatu. Untuk lebih jelas, saya akan share nota Ustazah. Di sini Okay, dia sama sebenarnya dalam buku teks kamu tu. Tengok misal Ustazah pun boleh lagi jelas lah. Okay, sebab yang pertama, ra, apabila ra berbaris atas, maka dia wajib dibaca dengan tebal. Jadi bila Ustazah tanya, misal Rabbi ni, Rabbi, Rabbi, hukumnya apa? Ra tebal. Sebab apa? Sebab ra berbaris atas. Misal apa? Rabbi, baca apa? Tebal. Sebab ra berbaris atas. Jadi ayat mula dia kena sebut ra. Sebab apa? Sebab kita fokus kepada hukum ra tadi. Huruf ra. Jadi kena sebut ra tu tadi apa? Apa jadi dekat ra tu tadi? Ra berbaris atas, maka wajib dibaca dengan tebal. Okay, misal yang kedua. Daraba. Daraba ra. Ra berbaris atas. Atau fathah. Maka dibaca dengan tebal. Jadi sebab yang pertama, ra berbaris atas. Tengok sebab yang kedua. Ra berbaris depan. Ra berbaris depan. Ruhana. Ruhana. Okay, tebal. Ra berbaris atas atau depan. Yang kedua. Kafaru. Kafaru. Ru. Tebal. Okay. Dhammah ataupun depan. Maka dibaca dengan tebal. Jadi sebab yang kedua. Mewajibkan kita baca ra tebal ada apabila ra berbaris depan. Okay, dah dapat dua sebab dah. Pertama, ra berbaris atas. Yang kedua, ra berbaris depan atau dhammah. Tengok sebab yang kedua. Ketiga. Okay, sebab yang ketiga ada kena mengena dengan sebab yang pertama. Tadi ra tu hidup, sekarang ra mati. Okay, ra mati. Okay, ra ada tanda mati, nampak yang warna merah Dan sebelum ra terdapat huruf berbaris atas. Nampak tadi sebab yang pertama ra berbaris atas kan. Sekarang ni ra dah mati. Jadi dia wakilkan baris dia kepada huruf sebelum. Kita tengok pula huruf sebelum. Ra mati, sebelum huruf ra ada tak huruf berbaris atas? Yes, ada. Maka dia dibaca dengan tebal. Itu sebab dia. Jadi bacaannya wa maryam, wa maryam. Okay, ra mati, huruf sebelumnya berbaris atas. Huruf mim ni berbaris atas. Maka cukup syarat dia menyebabkan kita membaca secara tebal. Okay, misal yang kedua. Wal ardi. Wal ardi. Ra mati, huruf sebelumnya berbaris atas juga. Maka jadilah dia ra tebal. Baca dengan tebal. Dan itu sebabnya ra mati tadi. Ra mati dan sebelum ra terdapat huruf berbaris atas. Baik, dapat anak-anak setakat ni? Alhamdulillah, kita teruskan. Sebab yang keempat. Masih ra mati dan ada kena-mengena dengan sebab yang kedua tadi. Okay, ra mati dan sebelum ra terdapat huruf berbaris depan.
Tadi sebab yang kedua ialah ra berbaris depan atau dhammah. Maka sebab yang keempat ni ra dah mati. Bila ra mati, dia wakilkan baris dia kepada huruf sebelum. Huruf sebelum. Cuba tengok dalam misal yang pertama ni. Ra mati, huruf sebelumnya berbaris depan. Maka dia dibaca dengan tebal. Bacaannya ialah unzur, unzur, zur. Tebal. Okay, misal yang kedua. Zurtumu, zurtumu. Nampak? Ra mati, sebelumnya huruf berbaris depan. Maka kita harus wajib. Wajib dibaca dengan tebal. Zurtumu. Okey, jadi kita dah belajar 4 sebab. Yang pertama tadi ra berbaris atas, yang kedua ra berbaris depan atau dhammah, dan yang ketiga ra mati sebelumnya huruf berbaris atas, dan yang keempat ra mati sebelumnya huruf berbaris depan atau dhammah. Okey, dapat 4. Baik, kita terus pergi sebab yang kelima. Okey, sebab yang kelima ni dia agak panjang. Kita kena tengok ra yang mati dan sebelumnya ada huruf apa, selepasnya huruf apa. Sebelum dan selepas kita kena lihat. Okay. Kita fokus kepada huruf ra, macam saya pesan tadi. Okay. Ra yang mati, ra mati, warna merah. Sebelum ra, tengok sebelum ra, terdapat huruf berbaris bawah. Okay, warna biru ni huruf berbaris bawah. Dan, dia mesti baris bawah. Dan tengok pula selepas. Selepas ra pula terdapat huruf isti'la. Kata kunci kat sini isti'la. Apa dia isti'la ni? Apa dia huruf isti'la? Baik, untuk memahami yang lebih jelas apa dia huruf isti'la, kita tengok kat sini pengertian huruf isti'la. Isti'la ialah suara tinggi. Suara tinggi tu maksudnya suara kita tebal lah, bunyi tebal, bunyi kuat, tebal. Dengan lidah terangkat ke langit-langit. Bukan langit-langit ketujuh tu ya. Langit-langit yang ada dalam mulut kita ni. Ketika menyebut huruf. Suara tinggi dengan lidah terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf-huruf isti'la. Okay, huruf isti'la ada 7. Huruf isti'la ada 7 iaitu qaf, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Qaf, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Qaf, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Dan dia dirangkaikan dalam satu rangkai kata yang berbunyi khussadaratin khiz. Khussadaratin khiz. Khussadaratin khiz. Nampak bila Ustaz sebut pun semua tebal, bunyi kuat, bunyi tinggi kan. Okay. Tapi Ustaz dah tukar. Ta dengan za ni Ustaz tukar. Jadi khussadaratin qitun. Miau miau. Khussadaratin qitun miau miau. Saja nak tambah hujung tu. Qitun tu apa? Tentu miau, kucing kan. Jadi sajalah nak bagi senang kita ingat huruf-huruf isti'la yang ada 7. Khussadaratin qitun miau miau. Tapi kalau dalam bahasa janganlah tulis miau miau tu pula ya. Itu hanya untuk kamu lebih mengingati huruf-huruf isti'la. Khussadaratin qitun miau miau. Khussadaratin qitun. Khussadaratin qitun. Jadi qaf, sad, dad, ghain, za, qa, ta. Itu huruf isti'la. Jadi kita pergi balik kepada sebab yang kelima tadi. Ra yang mati, sebelum ra terdapat huruf berbaris bawah. Okay, ra mati, huruf ra mati. Sebelum ra terdapat huruf baris bawah. Betul, ni baris bawah. Dan selepas ra pula terdapat huruf isti'la. Huruf isti'la yang warna purple ni. Huruf apa? Sad tadi. Salah satunya sad kan. Yang berbaris atas. Huruf isti'la mesti berbaris atas. Wajib berbaris atas. Kalau dia tak berbaris atas, maka dia bukan hukum ra tebal. Okay, jadi kita akan baca labil mirsadi. Mirsad, nampak? Ra dah ditebalkan sebab kita nak berjumpa dengan huruf sad yang suara tinggi tadi tu. Tebal tadi. Sebab tu dia, ra tu kena baca tebal. Labil mirsadi. Mirsadi. Nampak? Ra mati. Sebelum ra terdapat huruf berbaris bawah. Selepas ra terdapat huruf isti'la berbaris atas dalam satu kalimah. Mesti dalam satu kalimah. Ini labil mirsadi ni satu kalimah lah. Maka dia dibaca dengan ra tebal. Okay, misal yang kedua. Qirtasin. Qirtasin. Nampak tak? Okay, baik. Okay, cuba tengok ra mati. Betul, ra dah mati. Okay. Sebelum ra terdapat huruf berbaris bawah. Huruf qaf. Betul, huruf qaf berbaris bawah. Dan selepas ra pula terdapat huruf isti'la, iaitu huruf ta tadi. Qitun kan. Huruf ta yang berbaris atas. Mesti baris atas dalam satu kalimah. Jadi ingat, ra mati, sebelum baris bawah, selepas huruf isti'la berbaris atas. Faham? Dapat setakat ni anak-anak? Itu adalah sebab-sebab kenapa ra dibaca dengan tebal. Kita dapat 5 Baik, boleh kita teruskan lagi? Boleh insyaAllah Baik, kita tengok sebab yang ke-6.
Okey, Ustazah lupa nak bagi tahu tadi sebab ada 8 jadi kita nak tengok sebab yang ke-6. Okey, sebab ke-6 ra masih mati. Ra mati dan huruf sebelum ra berbaris bawah mendatang iaitu hamzah wasal. Baris bawah mendatang ni maksudnya kita tambahkan huruf perkataan baris ataupun tanda baris untuk kita membolehkan membaca kalimah tersebut. Atau dalam arti kata lain, hamzah wasal lah. Hamzah wasal ni apa? Hamzah wasal ni ialah huruf alif yang terletak pada permulaan kalimah untuk memulakan bacaan. Itu ialah hamzah wasal. Dia biasanya tanda macam ni lah. Alif ada tanda macam kepala, macam Ustazah panggil berudu lah. Itu ialah hamzah wasal. Okay. Jadi, macam mana kita nak baca, nak letak baris hamzah wasal ni? Dia ada 4 keadaan. Yang pertama, kalau huruf ketiga berbaris bawah, maka kita baca alif pertama tu kita bariskan bawah juga. Kalau huruf ketiga berbaris atas, kita baris bawahkan juga. Kalau huruf ketiga berbaris dhammah, yang permulaan ayat kita kena dhammahkan dia. Dan keadaan yang keempat, apabila ada alif lam, ada huruf alif lam, maka kita kena bariskan atas. Contoh Ar-Rahman, alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Jadi alif lam tu nak bacakan hamzah wasal, lepas tu kita baca secara huruf baris atas ya. Okey. Baik, itu cara nak baca, macam mana nak baca hamzah wasal lah. Tapi dalam ni Ustazah nak terangkan tentang ra, hukum ra tadi kan. Jadi apabila ra mati sebelumnya ada hamzah wasal, maka kita kena baca secara tebal, letakkan baris bawah kat dia. Jadi dalam misal yang pertamanya dia jadi irji'i. Irji'i, nampak ra tu ditebalkan. Ditebalkan. Jadi letak baris bawah sebab baris yang mendatang ataupun hamzah wasal. Dan misal yang kedua, limanir tadha. Okay, jadi kita ra mati sebelumnya ada hamzah wasal atau baris bawah yang mendatang. Okay, itu sebab yang ke-6. Sebab yang ke-7, okay, dah ra dah hidup balik dah. Tapi dia nak diwakafkan, dia di hujung kalimah. Okay, dia dah diberhentikan bacaan tapi berada di hujung, jadi kita kena baca tebal. Tapi tengok sebab dia. Okay, ra diwakafkan, sebelum ra terdapat huruf mati. Nampak ni, dal, huruf mati. Yang bukan huruf mat. Huruf mat ada 3, alif, waw, ya. Maksudnya, huruf yang mati ni bukan huruf mat. Dan sebelumnya lagi terdapat huruf berbaris atas atau depan. Okay, misal yang pertama ni dia berbaris atas. Okay, saya dah baca, kamu dengar Fi laylatil qadr. Fi laylatil qadr. Fi laylatil qadr. Okay, nampak? Qadr, tebal. Sebab apa? Dia diwakafkan. Huruf sebelumnya huruf mati yang bukan huruf mat dan sebelumnya huruf berbaris atas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, huruf sebelumnya berbaris depan. Ra diwakafkan, huruf sebelumnya bukan huruf mat selain daripada huruf mat, huruf sin dan sebelumnya mesti huruf berbaris depan, atas atau depan. Okey, misalnya yang kedua ni berbaris depan. La fi khusr. La fi khusr. Nampak? Dia bacakan tebal. Ra mati tadi. Diwakafkan. Ra diwakafkan. Dia bila nak wakaf, kita kena baca tebal sebab apa? Sebelumnya bukan huruf mat yang berbaris yang mati atau dan sebelumnya huruf berbaris atas atau baris depan. Baik, yang seterusnya hukum ra dibaca dengan tebal dan terakhir ialah apabila ra diwakafkan sebelum ra terdapat huruf mat. Tadi bukan huruf mat. Yang sebab yang ke-7 tadi bukan huruf mat. Yang sebab yang ke-8 ni dia mesti huruf mat. Alif atau waw dan sebelumnya huruf berbaris atas atau depan. Untuk ra tebal ni dia baris atas baris depan je. Kebanyakannya baris atas baris depan. Jadi ra diwakafkan sebelum ra. Sebelum ra terdapat huruf mat. Dia mesti huruf mat sama ada alif atau waw dan sebelumnya huruf berbaris atas atau depan. Baik, kita tengok kepada misal. Okay, misal yang pertama, minhul anhar. Minhul anhar. Har. Okay, ra diwakafkan. Sebelumnya terdapat huruf mat. Mana huruf mat? Ni huruf alif kecil ni. Dan sebelum huruf mat tu terdapat huruf berbaris atas. Jadi, itu dinamakan sebab ra dibaca dengan tebal. Minhul anhar. Okay. Sebab yang kedua ialah sama juga ra diwakafkan. Sebelumnya terdapat huruf waw, itu huruf mat kan, huruf ni waw ni dan sebelumnya huruf berbaris dhammah atau depan. Ilan nur. Ilan nur. Tebal Ilan nur. Tebal.
tebal. Ra diwakafkan. Ni ra wakaf. Sebelumnya terdapat huruf mat dan sebelumnya pula lagi terdapat huruf berbaris dhammah atau baris depan. Jadi alhamdulillah itulah dia 8 sebab ra wajib dibaca dengan tebal. Okey, yang telah kita pelajari. Jadi, sebagai latihan pengukuhan, okey ni yang tadi huruf isti'la kan. Khosdo' zin kittun miau miau. Khosdo' zin kittun miau miau. Ingat Khosdo' zin kittun miau miau kalimahnya rangkai kata bagi huruf isti'la. Kalau katalah keluar soalan, berapakah huruf isti'la? Tuliskan kesemuanya. Okey. Kalau macam tu jawapannya huruf isti'la ada 7 iaitu tulislah satu-satu hurufnya. Kha, sad, dad, ta, za, ghin, qaf. Tapi kalau Ustazah kata tulis dalam bentuk rangkai kata, kamu tulislah khussa, da, zin, khitun. Miau, miau tak payah tulislah. Khussa, da, zin, khitun. Ataupun khussa, da, tin, khiz. Okay. Baik, untuk sebagai pengukuhan, cuba kita tengok secara lisan. Okay. Apakah sebab ra ni dibaca dengan tebal? Kita tengok sebab misal yang pertama ni. Maradun, maradun. Nampak ni? Ra, apa sebabnya? Sebab ra berbaris atas. Betul. Semua ni kalimah ni dibaca dengan tebal. Tapi kita nak tahu sebabnya apa. Jadi mulakan dengan perkataan ra. Okay. Maradun. Sebab ra berbaris atas. Okay. Yang kedua. Mardati. Mardati. Apa sebab ra dibaca tebal? Ra mati. Sebelumnya huruf berbaris atas. Itu sebab dia. Okay. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Apa sebab dibaca tebal? Sebab ra mati sebelumnya terdapat huruf yang baris mendatang ataupun hamzah wasal. Okay. Yang keempat, wabil akhirati, wabil akhirati, roti, ra berbaris atas. Sebabnya ra berbaris atas. Okay. Sebab yang misal yang kelima, khardan, khardan. Okay. Apa sebabnya baca tebal? Sebab ra mati sebelumnya huruf berbaris atas. Okay. Dan seterusnya. Ghafur, ghafur. Okay, kita wakafkan dia. Jadi, sebabnya ialah ra diwakafkan. Sebelumnya terdapat huruf mat. Dan sebelumnya lagi terdapat huruf berbaris dhammahnya sebab yang ke-8 yang akhir tadi. Ghafur, ra diwakafkan. Sebelumnya terdapat huruf mat iaitu waw. Dan sebelumnya lagi terdapat huruf berbaris dhammah atau depan. Okay, seterusnya. Rajulan, rajulan, ra, okey, ra berbaris atas. Dan misal yang terakhir, yatazakkarun, yatazakkarun. Ni pun sama yang sebab yang terakhir tu. Ra diwakafkan. Sebelumnya terdapat maaf, ini ra berbaris depan, yatazakkarun. Ra berbaris depan, bukan yang diwakafkan. Ra berbaris depan. Baik. Faham anak-anak? InsyaAllah boleh faham Jadi alhamdulillah kita dah habis hukum ra tebal. Okey, hukum bagi ra tebal. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pembelajaran bagi hukum ra yang seterusnya iaitu ra dibaca dengan nipis dan ra dibaca dengan dua wajah. Jadi, sini kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.